Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Saya muliakan Fadil Tuan Imam Ustaz Mansur, seluruh jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT di samping kita beriktikaf. Pada malam ini Allah Ta'ala beri kesempatan di awal bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan kita masih lagi melaksanakan segala amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana diberinya peluang pada kita, diberinya waktu yang senggang untuk kita melakukan amal kebajikan ini, mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana di akhir zaman ini nak buat amal soleh ni dia kena mujahadah yang sangat tinggi. Kalau kita tak lawan sungguh-sungguh, pakai kita ni jadi tak kuat untuk melakukan ketaatan. Itu ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang beberapa perkara yang menjadi kesukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba dia. Kesukaan Allah Ta'ala kepada hamba dia. Yang pertama sekali, Jibril alaihi salam kata, Muhammad, engkau ceritakanlah kepada sahabat-sahabatmu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat suka mana-mana hamba dia yang gigih melakukan ketaatan walau dalam keadaan sukar. Gigih ni artinya buat ketaatan ni dalam apa juga keadaan walaupun susah. Hujan turun lebat ke, ribut ke, panas ke, sejuk ke, gigih melakukan ketaatan. Banjir ke, tapi kalau banjir naik bel dalam masjid tak payahlah. Banjir dekat tangga tu mai lagi. Awak sampan mai juga. Itu antara orang-orang yang Allah Ta'ala suka. Tapi kalau banjir penuh dalam masjid, Tok Imam pun tak mai, Tok Syahmai letak pergi sujud mai. Tak kena gaya pula tak. Yang kedua, kata Jibril alaihi salam, di antara kesukaan Allah ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka apabila hamba dia bertaubat, ia menitiskan air mata. Kerana susah hanya nak bertaubat dan menangis pada ketika bertaubat. Nangis ni adalah merupakan salah satu ciri orang-orang yang dilembutkan hati kepada Sayyidina Osman. Sebab itu Sayyidina Osman kalau dalam satu tahun dia tak menangis, dia rasa macam dengan hati dia kerah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang kedua, hamba dia menangis dalam keadaan dia bertaubat. Yang ketiga, kata Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat suka dengan hamba dia apabila diuji dengan kefakiran dan juga kesusahan, ia tabah dan sabar. Susah dalam kehidupan ni adalah ujian Allah. Allah Ta'ala nak uji manusia hamba dia ni. Kerana kasih sayang Allah Ta'ala dia tak sama dengan kasih sayang kita makhluk. Makhluk ni kalau dia sayang, dia tak mau biar orang yang dia sayang itu menderita.
Tapi Allah Ta'ala kalau dia sayang, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati kamu untuk menilai siapakah orang yang paling berkualiti amalannya dari kalangan kamu. Ahsanu amala ni yang terbaik ataupun berkualiti amalan dia. Diuji kita nak tengok mana amalan yang paling baik. Maka Allah Ta'ala akan sayang kepada hamba dia, dia akan uji. Ibarat macam mencari emas di dalam lumpur. Susahnya nak dapatkan emas. Kena tonyoh, kena ayak, kena bakar, kena apa. Baru dapat emas yang tulen. Seolah-olah macam tu. Itu kasih sayang Allah. Kasih sayang manusia ni dia taklah buat macam tu. Ada manusia kalau sayang ke orang dia nak pergi renyak kawan tu. Tentulah kalau dia sayang dia akan jaga dan tak bagi langsung kawan tu menghadapi kesulitan di dalam hidup. Tapi Allah Ta'ala dah, aku uji hamba-Ku dengan kemiskinan dan kefakiran, maka dia tetap sabar dan tabah. Itulah dia antara orang-orang yang disayangi oleh Allah. Ada satu khutbah yang dulunya saya tulis, tajuk dia miskin bukan dipinta. Saya sembang dengan satu orang laki-laki, dia cerita, miskin ni Ustaz bukan hanya sekadar harta kita tak ada, tapi jiwa raga kita pun kadang-kadang tidak dihargai. Kita nak pi rumah orang tu, kita fikir 2-3 kali sebab dia tahu kita susah. Kadang-kadang dia bergurau pun kita kecil hati. Kita nak pi panggil makan nori, sampai-sampai di rumah dia tanya nak duit kan nak beras. Kita sedih kita. Walau dalam keadaan gurau, tapi sedih hati kita. Pasal apa? Pasal kita susah. Kalau orang senang main rumah, dia tak kata. Kalam tu tak keluar daripada dia. Dan dia kata Allah Ta'ala bagilah kat dia isteri yang orang kata bukan cantik, dia kata elok sikit lah pada kawan lain. Ada bini orang lain lah, cara bini dia tu elok sikit. Bini dia pun orang kata, aku berasa bini dia tak apa kelia pasal lawa elok dah tapi hidup nikah dengan orang miskin. Bini dia pun kena kata aku suka dia lah nak nikah dengan orang kaya orang miskin kan. Apa susahnya, sukarnya menjadi orang miskin. Jadi orang susah, Allah Ta'ala uji hamba dia. Itulah antara benda yang menunjukkan Tuhan akan sayang. Yang pertama, hamba yang gigih untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, hamba yang menangis ketika bertaubat. Dan yang ketiga, hamba yang sabar pada ketika diuji dengan kemiskinan dan kefakiran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni mari kita tengok dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi cerita tentang Sahal Al-Tusturi rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang 7 perkara yang kami jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan orang sufi. Orang ahli sufi ni pada 7 prinsip. Baca habislah sementara nak tengok Masya. Imam Sahal Al-Tusturi rahimahullahu ta'ala berkata, usuluna sab'atu asya'i at-tamassuku bi kitabillahi wal iqtida'u bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aklul halal wa kafful aza wa jinabul asam wa taubatu wa ada'ul huquq. Dalam kata i'tisam sebutkan oleh Sahal Al-Tusturi bahawa prinsip dalam soal melaksanakan kebaikan ni bagi orang-orang ahli sufi ni dia kata ada 7. Apalah tuan-tuan, kita ni walaupun tak jadi ahli sufi tapi kita belajar tentang hal-hal berkaitan dengan kesufian. Ilmu ni tuan-tuan dia ada 2 prinsip. Satu zauqi, yang kedua amali. Apa saja jenis ilmu dia mesti zauqi wa amali, mesti penghayatan dan pengamalan. Kalau hanya pandai dalam ilmu fiqh tapi tak buat amal, kita tak sebut dia faqih. Kita cuma sebut dia orang yang mempunyai banyak maklumat fiqh. Dia tak buat amal pun dengan dia reti ilmu syariat ni, dia tak buat amal. Dia tak kata dia seorang yang faqih. Macam tu juga kalau dia seorang yang pandai ilmu tauhid.
Ya, kita tak katakan dia seorang yang kuat iman dia bila dia tak beramal dengan apa yang dia belajar dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tasawuf pun macam tu juga. Dia ada zauqi wa amali. Dia kena penghayatan dan pengamalan. Maka mana-mana orang yang ada PhD bidang tasawuf tapi dia tak beramal dengan tasawuf, dia bukan ahli sufi. Dia cuma orang yang banyak maklumat tasawuf. Ada pensyarah-pensyarah yang memang PhD bidang tasawuf, tapi dia bukan ahli sufi. Dia cuma orang banyak maklumat tasawuf ya. Isap rokok contohlah kan. Habis mengajar kita di isap rokok. Kata, "Oi, orang tasawuf isap rokok ke bro?" Kita dah, anak ni bukan ahli sufi. Anak ni banyak maklumat tasawuf. Dia orang yang banyak maklumat. Jadi kita kena ada zauq penghayatan dan juga pengamalan. Jadi sebab itu dalam ilmu tasawuf dia kena penghayatan dan juga amalan. Dia selam dalam ilmu tasawuf ni, dia duduk di alam dia lah. Kalau dia abang kat kita ni, kita berapa nak faham. Asal dia duduk di alam dia. Ya, sebab itu istilah orang tasawuf kalah dengan dunia. Apa maksud dunia pada orang sufi? Dunia artinya apa-apa perkara yang tidak memberi manfaat akhirat. Itu dunia. Isteri tak boleh memberi manfaat akhirat. Itu benda dunia yang zinatul hayatid dunia. Anak-anak tak boleh memberi manfaat pada kita di akhirat. Itu semua perkara dunia. Apa ni kenderaan kita, dia tak boleh memberi manfaat akhirat. Tak pernah pun kita bawa dia main masjid. Maka kita katakan sebagai tidak ada manfaat akhirat. Itu dunia. Janganlah duk kata semua benda barang di sini ada ni semua ini benda dunia aja. Tak mau bagi kat kami. Bagi baik. Kan. Yang kedua, istilah orang tasawuf, apa maksud akhirat? Akhirat apa-apa juga perkara yang boleh membawa manfaat dia ke akhirat. Itu hal akhirat. Baju kita, handphone kita, kenderaan kita, isteri kita, anak kita, kawan-kawan kita, ni semua ni harta-harta akhirat saya. Sebab mereka memberikan kebaikan akhirat untuk kita. Isteri tolong iron baju, tolong sedia semua perkakas kita nak main mayang. Ya. Ambil baju butang, bubuh butang. Itu nama dia isteri yang ihsan dengan suami dia. Dia bubuh butang, dia ambil kain letak, dia ambil kepiah letak, dia ambil minyak wangi, dia ambil seluar kecil tak. Orang lelaki-lelaki ni tak, dia cari seluar kecil tak jumpa, dia main semayang, dia boleh tak pakai. Bahaya. Bahaya. Kan? Perempuan tolonglah ihsan sikit dengan suami. Kalau hanya sekadar habaq je, bang, nak pergi semayang lagi dah baju duduk dalam almari. Tu nama dia isteri yang baik. Isteri yang ihsan ni artinya yang lebih melakukan benda yang lebih daripada apa yang diharapkan oleh suami dia. Itu nama dia ihsan. Betul lah, kalau kita ihsan dengan orang, kita tolong dia lebih daripada apa yang dia harap. Itu ihsan dalam kerja lah. Kalau ihsan dalam ibadat, ikhlas. Ni ihsan dalam kerja. Itu adalah merupakan manusia yang bagi kita dia adalah harta akhirat kita. Dia sedia baju, dia sedia kepiah, sedia minyak wangi, dia bagi seluar kecil tak tentu, semua siap. Kita pergi serelum dia. Tak kunci kereta pula ujung tu. Ambil kunci kereta pun pergi gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai harta akhirat. Jadi itu istilah pada orang ilmu tasawuf. Apa dia lagi orang tasawuf kata? Bacalah la ilaha illallah itu, dia kata. Sebutlah la ilaha illallah itu sehingga ia menjadi darah dan daging kamu. Darah daging ni bukannya jalan ni. Ni bukan dia. Pada orang tasawuf, darah itu ialah hati.
Daging itu ialah lidah. Teringat di hati, sebut di lidah. Teringat di hati, sebut di lidah. La ilaha illallah tu kena sebut. Apa ni teringat di hati, maka sebutlah di lidah. Sampai jadi darah daging ni artinya kedua-dua anggota tu saling ingat, memperingati. Kalau dalam kitab Jauharul Mawhub kata, zikir-zikir yang kita baca dalam keadaan lara tak ada pahala. Melainkan dua. Dua saja jenis zikir yang bila kita baca, walaupun lara, dapat pahala. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, selawat. Dua tu ya. Hak lain-lain kena hadirkan hati pada kita. Kita kata la ilaha illallah, hadir dalam hati kita. Muhammadur Rasulullah ataupun maksud pada la ilaha illallah itu kena hadir dalam hati kita. Kalau kita kata la ilaha illallah sambil duk tengok TV, lara, tak ada pahala. Itu orang dalam kitab Jauharul Mawhub kata macam tu. Satu lagi baca Quran. Bacalah Quran. Walaupun dalam keadaan kita bawa kereta, kita duk fokus lampu hijau, lampu merah, tapi mulut kita duk baca Quran, tetap dapat pahala. Walaupun tak tahu makna. Walaupun tak tahu makna. Dalam kitab kata. Hak lain-lain termasuklah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallahul halimur karim, subhana rabbil a'la. Semua kena hadir dengan hati. Kalau tidak, dianggap sebagai tak ada pahala. Dalam kitab Jauharul Mawhub kata macam tu. Dua ya. Yang pertama selawat. Selawatlah dalam keadaan kita duk tengok TV. Sambil-sambil tengok TV, selawat. Kita tengok orang main badminton dalam TV tu. Di mulut kita selawat. Pahala tetap dapat. Yang kedua, baca Quran. Itulah amalan-amalan yang kita kena buat dengan darah dan daging kita. Ada lagi orang sufi kata, itulah tak sama terma-terma yang dipakai oleh orang-orang ahli sufi. Kata Sahal Al-Tusturi, prinsip untuk melaksanakan kebaikan yang pertama berpegang kepada kitabullah. Usuluna sab'atu asya at-tamassuku bi kitabillah. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran yang menjadi dustur, yang menjadi manual kepada kehidupan kita. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni sangat complicated. Tak sama dengan kereta mana pun. Makhluk apa ni, abanglah kereta ke, kapal terbang ke apa ke. Buku manual untuk kapal terbang ni tak tahulah jenuh mengaji lah babak tu. Kereta pun kalau kita beli buku manual dalam lokal tu, penuh buku manual dalam tu. Tapi manusia yang punya complicated cara ni. Dua aja buku manual Allah Ta'ala bagi mai. Yang pertama, Quran. Yang kedua, hadis. Peganglah dengan kedua-dua ni. Quran dan hadis. Di akhir zaman ni, kita menghadapi berbagai-bagai cabaran terhadap kasih sayang kita dengan Quran. Makin hari dia semakin jauh dengan kasih sayang dia. Jadi kita kena hafallah. Sebab itu ada setengah orang kata, boleh tak satu keluarga ada seorang hafal Quran? Satu keluarga ada seorang hafal Quran. Kalau anak tak ada, cari menantu hafal Quran. Contohlah kan. Bagi ada Quran itu. Berpegang kepada kitabullah. Yang kedua, wal iqtida'u bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menteladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaji sunnah Nabi ni kena. Nak buat amal dengan sunnah Nabi, tolong mengaji. Baru ni ada satu kuliah saya, habis-habis kuliah ada satu orang mai habaq kat saya. Ustaz, betul ke sunnah Nabi ada yang haram? Saya kata tak ada, mana ada haram. Dan Rasulullah kahwin lebih ramai daripada lebih dapat orang. Saya kata tu bukan sunnah atau khususiyah. Itu keistimewaan. Itu kita tak sebut sebagai sunnah, kita sebut sebagai keistimewaan Rasulullah. Tengok Rasulullah kahwin dengan janda dulu, dia tak kahwin dengan nak dara dulu. Kita menikah nak dara dulu, tak ikut sunnah. Ada yang kahwin janda tu tak kan? Tu imam pun menikah dengan nak dara dulu. Nikah dah.
Ada lagi. Cari nak darah dulu. Halla akhasta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Dalam fiqh minhaji Dr. Mustafa Al-Bughawa, dia buat mai cerita bab nikahan. Rasulullah tanya sahabat dia, halla akhasta bikran. Depa tengok Rasulullah kahwin dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah dulu menikah dengan janda dulu. Lepas tu kita kalau ikut sunnah nikah janda dulu, nak lara tengok saja. Janda tu tak pergi menikah dah. Jaga kau tu. Itu adalah khususiyatul Rasul, keistimewaan Rasulullah. Lepas tu bila orang petikai Zaid bin Sabit telan darah bekam tu, depa kata darah tu najis. Tak, itu khususiyah Rasul. Itu kita kena belajar lah. Kalau nak belajar amal dengan sunnah, kita kena belajar. Sunnah Rasulullah SAW pakai minyak wangi. Itu sunnah Nabi, minyak wangi. Kita pakailah minyak wangi. Maka dalam hadis minyak wangi disebut untuk orang laki-laki minyak wangi yang color dia lembut tapi bau dia agak kuat. Untuk orang perempuan yang bau dia terang dan color dan bau dia lembut dan color dia terang. Macam itulah. Apa ni, Nabi pernah kata dalam hadis bahawa aku suka 3 perkara. Yang pertama, aku suka wanita-wanita solehah. Yang kedua, aku suka kepada wangi-wangian, ta'attur, wangi-wangian. Dan yang ketiga, aku suka ju'ila qurrata aini fi salah. Aku khusyuk di dalam sembahyang. Rasulullah suka 3 perkara. Jadi kita pun ikutlah sunnah Nabi. Rasulullah sebelum tidur ambil ayat sembahyang. Kita pun ambil lah ayat sembahyang. Lepas tu isteri nak pegang kita tak bagi. Jangan nak pegang aku dah ayat sembahyang. Malam tu tak ada kerja apa, tengok saja. Dengan duk mereka lagi mai duk mengaji lagi, dia berkata Rasulullah sebelum tidur dia ambil wudu. Jadi dia pun ambil lah wudu. Lepas tu suami nak pegang lah. Jangan nak pegang bang, saya ada ayat sembahyang ni. Itu tak boleh pegang, tengok saja lah. Ataupun sentuh-sentuh batal. Malam tu pimbik pula, tak ada kerja apa, kerja ambil ayat sembahyang. Belajarlah dengan sunnah. Nak buat amal dengan sunnah, kena belajar. Baru kita faham, baru kita buat dengan sempurna. Takut salah buat. Yang ketiga, kata Sahal Al-Tusturi, wa aklul halal, memakan makanan yang halal. Halal ni artinya yang diperakui dari segi syarak. Kata dia boleh dimakan. Yang syubhah, ayalah. Kalau timbul benda syubhah, tak payahlah tinggal rumah. Ambil yang betul-betul halal. Sebab itu ada pesanan, saya tulis dalam ni, saya tak ingat. Pesanan Nabi SAW kepada para sahabat supaya cari benda-benda halal. Kata Nabi SAW, man akala syubhat, siapa yang makan makanan syubhat, maka syubhat juga hatinya dan gelap agamanya. Ya. Dan barang siapa yang makan makanan haram, maka mati hatinya dan ringan agamanya. Lemah keyakinannya, terhalang doanya. Waktu makan makanan halal ni, halal ni dia bukan hanya halal dari segi makanan tu halal, cara dapat makanan tu pun dia ambil kira. Ada satu buku atau satu kitab cerita Buyutun la tadkhuluhu syayatin. Tak silap saya orang hadiah kat arwah tu imam Masjid Rega ni lah, Ustaz Hadi. Hadiah kat saya satu kitab waktu saya pergi di kedai dia. Kitab Buyutun la tadkhuluhu syayatin, rumah yang tidak dimasuki syaitan. Di antara ciri-ciri rumah yang baik ialah rumah tu dia halal. Kita pun terfikir takkan rumah halal kot dah. Cara cari duit untuk beli rumah pun halal, barang dalam rumah tu pun halal, semua halal. Dia kata barulah dikira sebagai
Rumah yang halal kerana rumah yang kita cari dengan harta yang haram. Kalau kita semayang sah, tapi semayang dalam tempat yang haram, perbuatan kita tu salah, walaupun amalan kita tu sah. Perbuatan kita tu berdosa, walaupun amalan kita sah. Macam kita semayang pakai baju curi ya, semayang sah, tapi amalan kita tu berdosa. Cerita pengalaman saya duduk Masjid Zahir itu imam tu. Alhamdulillah. Ada seorang lelaki mengangkat nikah. Dia pakai gelang. Pakai gelang. Gelang mah. Dua-dua kiri kanan. Sah gelang dia. Gelang mah. Saya ingat Zulin dengan Badawat. Temah. Saya terbuang. Bohlam kah. Tak tu. Dia tawat tu imam. Pakai mah angkat nikah tak sah kan? Saya kata sah tapi perbuatan haram. Dia kata kalau sah buat angkat nikah saya terbuang. Kalau tidak sah angkat nikah. Keling dengan tu imam pas hilang. Aku tak angkat nikah lagi, aku tangguh petang ni. Tak, pasal kita kata perbuatan sah, perbuatan haram tapi akad nikah sah. Dia buang. Lah, rantai pun pakai. Suruh buang rantai pula. Buka ni hutang baju, buang rantai. Bosan tu. Rantai pun mah. Tengok. Pak dia pun macam tu ke. Pak dia ada tepi tu dengan rantai tangan lah apa. Dia banyak angkat nikah ada juga, jumpa satu dua. Macam tu. Ayat semayang tak ambil, tak semayang lagi, tak ada lagi. Dia ambil ayat semayang. Tak ada ayat semayang sah tak imam, tak sah lah, tapi pergi ambil. Dia tanya tu, dia tak mau semayang sunat nikah, dia tahu Rasulullah tak pernah buat. Pergi kukelih dengan kawan ni. Dia tak ada mana ada dalam syariat semayang sunat nikah, dia tak ada, Rasulullah tak pernah buat. Ni baca khutbah dalam bahasa Melayu pun Rasulullah tak pernah buat. Tapi saya tak mau kelih dengan dia, tapi dia tak mau buat sudah Apa paksa benda sunat? Dia pergi dia lah kan. Dia tak mau sudah. Ya semayang Nabi ambil lah. Semayang Nabi ambil. Saya tu pilih ambil. Semayang. Ni ibadat. Yang pergi ambil. Oi, macam-macam. Tak mau baca taklid. Ada satu orang tu dia tak mau baca taklid. Dia kata buat apa kita angkat nikah lepas tu nak taklid pula. Cerai buat apa kata. Saya kata tak mau baca taklid, saya tak bagi surat nikah sementara. Mujur ni ada cara dah kan. Dia pun baca, pergi dia semayang. Seronoknya suruh semayang sunat nikah, dia tanya nak menghadap ke mana? Tu syurah. Takkan nak menghadap ke anak darah, menghadap kiblat lah. Dia tanya nak menghadap ke mana? Saya duk faham kata dia tak tahu kiblat ke mana. Itulah saya positif lah dengan dia kan. Tapi tu tanya-tanya agak, takkan dia nak menghadap ke anak darah? Darah duk belah nu. Angkat nikah, pergi semayang menghadap ke anak darah. Tak ada kerja. Dia kata dah ni, kau ni kiblat ni. Dia pun semayang lah. Tak tahu semayang macam mana, tak tahu. Sampai setengah kita kena tarik Fatihah dia. Kata ni ikutlah saya baca Fatihah. Saya tak tanya banyak soalan Ustaz Mansur tak tahulah dia angkat nikah dia tanya soalan apa. Saya pertama saya suruh mengucap, yang kedua saya suruh istighfar, yang ketiga suruh baca Fatihah. Soalan ni saya tanya lah. Kalau tak boleh Fatihah saya tarik. Ikut saya kata. Sebab itulah dalam fatwa Kedah, bab menakahat dan fatwa Kedah, wali yang fasik sah angkat nikah. Wali yang fasik ni artinya semayang tak pernah, puasa tak pernah, jahat tak ada dah, tattoo penuh badan, sah angkat nikah. Suruh dia istighfar, suruh dia mengucap, okey. Biasanya dia tak angkat lah kan. Dia tak malu lah abang. Dia kata saya ni sebenarnya rasa macam dengan malu nak abang, kata imam. Kita bersiapa? Saya ada tattoo dia dah. Dia tunjuk dia buka baju ni. Tattoo kawasan dada dia ni penuh ni. Tattoo lah. Dia tak dibuang, dia kata tattoo ni. Pasal tu zaman muda-muda dulu lagi dia duduk pakai. Sampai dah besar dia tak boleh buang. Tak apa dah tu imam ni sah dah ni. Saya tak sah. Mai. Nak angkat sendiri kan nak suruh saya angkat? Dia kata tu imam tu angkat. Okey.
Wakil kat saya. Tahu nama lelaki ni? Tahu. Wakil kat saya. Kalau Datuk Syekh Hamid, Allah yarham Datuk Syekh Hamid Tahir, dia tak bagi wali tu duduk dalam majlis akad nikah. Dia kata wali tak boleh jadi saksi. Kalau kira macam tu, saya pun nikah tak sah sebab puan mentua saya duduk dalam tu. Saya kata tak boleh lah tu. Pasal apa? Saya pun nikah, puan mentua saya duduk dalam tu walaupun diwakil kata imam. Dia kata ada dalam kitab sebut. Saya kata ada qaul yang lain kata tak apa. Dia tak apalah, tak usahlah jadi saksi, dia tak jadi wali sudah. Tok Syekh Hamid, dia syadid tuan-tuan. Kalau dengan dia kata tak boleh, tak boleh. Dalam mesyuarat fatwa dia tak tahan macam tu. Dia kata lain kali kalau tak mau terima pandangan saya yang nak panggil saya main mesyuarat, kata janganlah lah tu, apa kasar antara tu. Dia tak setuju dengan ayat liok burung walid tu sebab ibu burung tak boleh makan. Dia kata ayat liok natah tak boleh makan, najis. Kucing tu tuan-tuan, ayat liok najis tu. Jangan nak mereka tak tahu kan. Susu dia najis. Kucing tu. Dia badan dia tak apa. Bulu kucing pun kalau banyak, kalau sikit dimaafkan lah. Kalau banyak najis. Tapi jangan nak main semayang, jangan duk pi peluk, cium, duk cot mulut dia tu. Ayat liok dia tu najis. Ayat liok kucing najis. Sebab badan kucing tu kita tak boleh makan. Dia kata, burung walid tu dia kata, burung tu jenis makan menyembah. Dia tak boleh makan dia. Maka ayat liok burung tu tak boleh makan. Nana kata tak boleh. Kata payah mesyuarat dengan dia. Dia sedih, dia tak ubah dah keputusan dia. Tak apa, hamba kata boleh, kata boleh ya. Dia tetap kata tak boleh. Tengok keluar Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kata boleh. Dia sengap mengayak tu, dia tak boleh kata apa. Azan dan rahmati Allah sekalian. Itu pengalaman duduk dengan Jabatan Mufti ni, Allah. Betul guru dia tengkak hangit Yang banyak cakap ni Tok Syekh Hamid ada. Tuan-tuan nak abang ikhlas saya nak cerita. Tok Syekh Zakaria tak cakap dalam syarat fatwa. Melainkan kalau Tok Majid suruh dia tanya dia, dia jawab. Dia tak cakap apa, sengap. Dia padahal dia itulah tulis buku lama-lama, kitab dia baca macam-macam. Dia sengap, dia tak kata apa. Tok Syekh Majid tanya, Tok Syekh Zakaria nak kata apa? Baru dia jawab. Nak rajin tegak lepas tu Tok Syekh Hamid. Lepas tu pula bila dia cari kitab tak jumpa, dia suruh kita pergi cari. Allahu Akbar. Kitab ada 3,000 buah tuan-tuan dalam kutub ranah, dia suruh pergi cari. Dia habaq nama kitab pula tu. Ya Allah, tang Manado. Mulai saat itulah saya buat database untuk kitab dalam Islam. Pergi lagi. Habaq kitab apa? Ditarik pak, dapat. Ditarik mai. Dia dah. Dan dia cari muka surat yang dia baca tu, dia buat syahid. Mata tu juga. Hebat tuan-tuan. Itulah Datuk Jawatankuasa Fatwa. Azan kan? Terus lah. Sekian 5 minit baru nombor 3. Cara ni lambat habis ni. Kita pergi nombor 4 je lah. Nanti ni kita sambung lain kali lah. Kuliah tu subuh ke apa kan. Yang ketiga, makan makanan yang halal. Ya, halal ni artinya yang betul-betul bersih. Dan juga yang kita sahih lah dengan makanan tu. Kalau tak sahih ni salah. Dia tabiat manusia ni, dia berkait rapat. Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab dia kata perangai manusia ni dia berkait rapat dengan makanan dia dan juga dengan kawan dia. Kait rapat dengan makanan dia dan dengan kawan dia. Tabiat manusia. Tengok dia kawan dengan siapa, memang perangai dia nak seakan macam tu. Tengok dia makan apa. Tu dia Ibn Qayyim kata, tengok makanan dia sebenarnya memberikan kesan terhadap jiwa dia. Satu ketika ada seorang ulama, dia mengajak, terberhenti ilham dia. Hilang dia macam blackout waktu tu. Dia berhenti mengajak. Dia balik rumah tanya mak dia. Kata dia terlupa beberapa perkara ketika dia mengajak. Kenapa? Mak dia kata, aku pernah memberi kamu minum susu
kambing yang dia pi ragut rumput di tanah orang. Kan orang Arab rumput mahal lah, rumput berharga. Kita kok ni makan. Tapi jangan mereka pokok bunga kita duduk makan lah, seluar jerut kita dia mamah sampai hancur. Yang mendatang kambing ni pun tu pun orang kutip duduk beli buat apa ni kekah, panggil kita pula tu pergi makan. Tu kira macam mana tuan-tuan? Tak tahu nak abang cuba hak ke apa tak tahu. Dia pergi ragut rumput di tanah orang dan mak dia tak pergi minta permission, tak pergi minta kebenaran, tak pergi mohon halal rumput tu. Allah Ta'ala bagi kesan pada anak dia yang mengajak. Tu kira kambing pergi makan rumput, susu tu dia bagi makan anak dia. Kita tak tahu. Malah tanya. Tuan-tuan tanya, tuan-tuan makan je nak. Kalau tuan-tuan tanya jadi tak lalu ngomong. Lepas tu ada setengah orang kata makan je ustaz, sudah tanya. Kadang-kadang nak sedang tanya lah. Puan-puan pun kalau suami buat balik duit, jangan tanya. Ambil je. Kalau tanya sakit, langsung tak boleh ambil. Suami buat balik roti canai. Contohlah kan. Dia tanya, abang beli di mana abang? Beli kat roti canai ada mamak di pokok besar. Mamak pokok besar tu bang. Hak yang pakai baju singlet duk tabak-tabak. Dia mula dah. Dia mula tanya dah. Abang perasan tak abang? Mamak tu dia pakai cincin tangan kiri. Mula dah. Lagi tak dulu kan? Tuan-tuan faham tak? Mamak tu dia pakai cincin tangan kiri. Tuan-tuan faham ni no? Dia besok jamban agak-agak. Dia basuh tak sampai habis cincin dia? Ya. Tapi tuan-tuan jangan tak lalu pula makan. Sekali tuan-tuan duk pergi tengok pula mamak ni tengok cincin ada tangan mana. Jangan duk mereka. Lah ni tak lalu makan. Pasal apa? Pasal banyak tanya. Halal ya. Kalau khata yang suami buat balik, apa-apa saja duit perempuan jangan tanya. Tuan-tuan terima aja. Hak selebihnya ditanggunglah dengan Allah Ta'ala. Itu adalah merupakan kewajipan suami buat balik duit yang halal. Sebab itu dalam sebuah kitab saya baca, isteri orang-orang salafus soleh, apa yang dia pesan kepada suami dia bila nak keluar daripada rumah. Dia pesan, wahai suami, kami sebagai isteri mampu bertahan dengan tak adanya makanan. Kami sanggup bertahan daripada engkau bawa balik makanan yang haram. Tapi kami disiksa dengan api neraka. Kami tak mampu nak tahan. Kami tak mampu nak bertahan dengan siksaan api neraka kerana makan makanan haram. Dan kami sanggup bertahan walaupun tak ada makanan dalam keadaan lapar. Kami sanggup. Itulah dia isteri orang salafus soleh. Bini kita kata, tak tahu. Bini tuan-tuan tak tahulah. Dia kata, tim habak kata nak pergi mengai. Ikan sekok untuk awak balik, dosa. Mula. Halal, carilah yang halal. Ya? Yang halal. Yang keempat, menahan diri daripada menyakiti wakaful azab. Menahan diri daripada menyakiti orang lain. Sakit hati orang, sakit perasaan orang. Bukan mesti bercakap sekarang ni tuan-tuan. Dia masuk dalam WhatsApp ya, dia kata orang. Dulu ni orang kata dengan mulut. Lah tak ada lah. Mulut itulah yang ada dalam, itulah bahasa dia yang ada dalam WhatsApp dia. Hantar mereka kita macam-macam. Alah cerita tuan-tuan, cerita itu tuan tahu lah siapa dia hantar. Macam yang kita pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah dia kata Sahal Al-Tusturi rahimahullah ta'ala kata 7 jenis perkara yang membawa kebaikan dan menjadi prinsip asas kepada orang-orang ahli sufi. Jadi kita buat amal ni artinya itulah dia prinsip dalam kebaikan. Ya. Yang bagi sakit hati orang, yang bagi sakit jiwa orang. Kadang-kadang ada bos dia tak fikir, dia ingat gurau lah. Dia ingat melawak-melawak biasa ya. Dia sembang serius dengan anak buah dia. Jangan. Ya abang kata, macam mana kata kerja hari tu buat tak? Tak buat habis dah.
Entahlah kalau lulus kertas kerja tu, aku nak tukar ambil Langkawi. Satu sakit jiwa kat sebulan. Lepas tu baru abang, sungguh kat bos nak tukar Langkawi dah 6 melawak ya. La ilaha illallah. Kawan tu dekat separuh mati. Duk fikir cuma mana kalau hantar pergi Langkawi tu. Padahal bos dia melawak ya. Oi jangan tuan-tuan, jangan buat macam tu, sakit jiwa orang. Dan cakap baik, dia hantar ambil Menak Baru je. Ada kawan-kawan kena piduk Menak Baru, mai habaq kat Datuk satu Tok Syekh Haya kot tak silap jadi yang ketua. Datuk tak mau duduk Menak Baru tu, Datuk tahu tak pergi Menak Baru dia kata 2 kali masuk Jawi. Kan pekan Jawi kan. Pasal pergi sekali pergi balik masuk. Balik sekali masuk. Tok kata teruk kau perasan sampai tak ada apa tinggal tunggu je. Pergi duduk sana nikah dengan guru kafar. Mai habaq lah kat Datuk. Tak hadir Datuk, saya menikah dengan orang sana. Itulah buat barang. Dia boleh nikah orang sana. Dah kena hikmah agak tukar orang ni pun. Oh jangan. Gurau ni ada pepatah Arab kata, berguraulah kamu seperti garam. Tak ada, tak sedap. Lebih pun tak sedap, kurang pun tak sedap. Secukupnya aja. Gurau dengan orang pun secukupnya aja. Jangan melampau-melampau. Dia jadi macam garam tu kalau melampau tak sedap. Jadi tak syok. Jadi orang kata, orang istilah bahasa orang kampung kan, jadi bunga teri. Dia jadi tak elok. Gurau jangan melampau-melampau. Orang Arab kata kalmilah, seperti garam. Secukupnya sedap. Lebih tak sedap, kurang tak sedap, tak ada lagi tak sedap. Ni sampai tak gurau langsung ni amboi. Tu ya. Kan? Ada orang tak reti nak melawak. Sebab itu ada satu etika saya baca dalam buku mana. Etika dalam bekerja ni. Waktu bergurau tak apalah bergurau dia tak. Ada kalanya kita boleh bergurau dengan orang yang suka bergurau. Ada kalanya kita jangan bergurau dengan orang yang tak suka kita bergurau dengan dia. Ada kalanya kita aja boleh bergurau dengan dia, dia yang boleh bergurau dengan kita melawak dengan dia, dia sentak. Ada agak jenis tu pun. Tak nak melawak lah orang macam tu. Ada 10 perkara kan, 7 perkara cerita pasal melawak dalam jabat ni. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, cukuplah tuan-tuan sampai 8.30 lah. Orang kata paling kali tak main lain. Dah lagi ni nombor 6, nombor 7. Nombor 5, nombor 6, nombor 7 ada 3 je. Nak habis ya? Susah kot. 8.30 lah. Ada orang nak janji dengan bini nak keluar pergi mana, dia marah kat kita lah. Ustaz, punya pasal tengok start habis lah bini-bini aku tak ADP. Jangan. Itu kita kena jaga. Kan? Tak apa. Ni tak masalah apa. Tuan-tuan nak saya snap hantar bagi tuan-tuan lah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sekadar itu kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi, saya ambil cerita Imam Sahal Al-Tusturi mengatakan tentang 7 perkara yang menjadi asas dan prinsip kebaikan. Apabila kita buat, dia akan menjadikan kita ni hidup dalam keadaan diredai Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh orang di sekeliling kita. Dan diri kita pun jadi orang yang beriman kuat hati, kuat jiwa. Sebab sebenarnya kekuatan ni bukan hanya kekuatan tenaga. Kalau tuan-tuan nak tengok orang kuat betul-betul, bukan hak angkat berat sampai 80 kilo, 100 kilo. No, hak boleh tolak kain selimut main subuh tu, hak nu kuat. Kain selimut bukan sampai 1 kilo pun, tolak tak naik tu. Waktu subuh tolak, tak naik. Bukan senang nak tolak naik kain selimut waktu subuh. Orang bang dengung lah. Bini kata kah bang orang nak bang tu. Tunggu saat dia baca Fatihah ya kopi ya. Duk mohong bini. Tu nur pun baca Fatihah dah. Tak baca kunut lagi. Baca kunut lagi kopi pakai dak. Cerita orang betul ke tak tahu lah kan. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bersama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Qulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله